Kalau korang pergi tengok nanti. Hari ni aku nak bercerita pasal adat. Adat orang Melayu lah yang korang selalu buat tu. Apa pula korang ni jam budak-budak mana nak ikut adat dah? Generasi orang tua kita je yang ikut adat. Kalau generasi orang tua kita dah tak ada, entah adat pun korang tak tahu apa. Aduh, aku ni kata orang, aku ni pun banyak langgar adat ni. Tapi janganlah sampai kita tak tahu langsung pasal adat. Okey, definisi adat ni kalau dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka bermaksud peraturan yang dah diamalkan turun-temurun sejak dahulu kala dalam sesuatu masyarakat. Satu lagi maksudnya ialah cara yang dah menjadi kebiasaan. Macam yang kita tahu, Islam mula datang ke alam Melayu sekitar abad ke-7 sehingga abad ke-13. Berdasarkan teori sejarah lah. Ada sumber mengatakan Islam dah datang sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Adat orang Melayu pula dah wujud sebelum tu lagi. Di mana kebanyakan adat yang diguna pakai datang masa zaman Hindu-Buddha. Dan ada juga adat yang wujud sebelum tu lagi di mana kepercayaan animisma diamalkan. Jadi, agama Islam sebenarnya meraikan dan mengiktiraf adat dan budaya sesuatu kaum. Selagi mana adat tu tak bercanggah dengan syarak. Sebab kaum tu masuk Islam, dia tukar agama, bukan tukar kaum atau bangsa. Kat sini kita nampak yang Islam ni sesuai untuk semua kaum kat dalam dunia ni dan bersifat alami atau universal. Tapi jangan salah faham, agama Islam memang memudahkan, tapi jangan ambil mudah. Bila cerita pasal agama ni, lepas ni korang boleh lah tengok video ceramah agama dekat channel lain. Aku memang tak boleh nak cerita pasal agama lah, aku bukan ahlinya. Kita kenalah meraihkan kepelbagaian topik dan cerita dalam pelbagai channel. Ada channel cerita agama, ada channel cerita seram, ada channel komen pasal movie, ada channel cerita ikut suka hati dia je. Antaranya akulah. Jadi, sejak kedatangan Islam ke alam Melayu, sebenarnya mencantikkan dan memperkukuhkan lagi adat dan budaya kita. Para pendakwa Islam yang datang ke alam Melayu atau Nusantara tak haramkan pun budaya dan adat masyarakat setempat, kecuali yang bertentangan dengan syarak lah. Adat dan budaya tu siap digunakan sebagai medium dakwah. Maknanya pendakwah dulu tambahkan elemen Islam dalam adat tu, kira berasimilasi lah. Secara tak langsung, orang tempatan yang baru nak kenal Islam pun tak adalah rasa macam dijajah atau dieksploitasi. Baru diorang selesa dan faham, baru diorang boleh terima ajaran Islam tu. Contohnya, kaum tu dah biasa kencing berlari, engkau datang, kau terus tak bagi sebab nanti najis tu bersepah. Kau terus paksa dia kencing baring lah, meniarap lah sebab nak suruh dia kencing setempat. Mana diorang nak ikut? So, kau jangan terus ubah, tapi improvise. Kalau nak kencing berlari tu boleh, tapi biarlah berlari kat atas treadmill. So, nanti kencing dia tu setempat je. Nampak? Tercapai tak matlamat nak kencing setempat tu? Nanti bila diorang dah buat, dah nampak apa kelebihan kencing setempat dan keburukan kencing berlari, nanti diorang akan sendiri berubah. Dan dengan perlahan kita ajarkan cara nak buang najis yang betul. Begitu. Tapi tu contoh je, korang jangan percaya pula. Aku merepek tu sebab aku nak bagi korang faham. Jangan kau cut video bahagian tu, lepas tu kau viral kan, kau cakap aku bawa ajaran kencing berlari pula. Aku tiba-tiba teringat peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu yang terus buat contoh, tapi benda tak ada pun, perumpamaan je. Tak ada pun orang yang kencing berlari. Okey, adat Melayu ada 3 sifat, iaitu yang pertama, adat Melayu sebelum kedatangan Islam yang bercanggah dengan Islam. Adat ni biasanya datang daripada zaman Hindu-Buddha atau daripada zaman sebelum tu lagi, macam adat puja pantai, sambung ayam, laga lembu, pecara buang sial. Tapi adat-adat ni dah dihapuskan lah sikit-sikit hasil usaha pendakwa Islam masa zaman tu. Sifat yang kedua, adat Melayu sebelum kedatangan Islam yang tak bercanggah dengan Islam. Adat ni dikekalkan dan ditambah baik dengan amalan Islam. Contohnya, adat masuk rumah baru. Pendakwah masukkan amalan Islam macam zikir, selawat dan doa kesyukuran. Dan sifat yang ketiga, adat Melayu yang lahir lepas kedatangan Islam, yang mana amalan Islam yang kekal dalam masyarakat Melayu seterusnya menjadi adat Melayu, macam maulid Nabi, berkatan, kenduri akikah dan kenduri arwah. Itulah dia 3 sifat adat Melayu. Seterusnya, apa pula teras kepada adat Melayu? Yang pertama, agama Islam. Para ulama Melayu zaman dulu berusaha sebaik mungkin untuk pastikan teras utama adat Melayu ni selari dan tidak bercanggah dengan akidah Islam. Mereka bagi nasihat kat Sultan, sebarkan ilmu dan pengajaran, tunjukkan contoh dan implementasi. Teras yang kedua ialah kuasa dan kerajaan. Adat juga menjadi undang-undang dan hukum pemerintahan alam Melayu. Cuma pelaksanaan adat tu bergantung pada perintah atau galakan oleh pemerintah Melayu masa tu. Sebab ada juga adat tu dari pusaka raja-raja Melayu lama, dan ada juga yang ditokok tambah mengikut perubahan dan keperluan semasa masyarakat tempatan. Teras yang ketiga ialah falsafah Islam dalam
dalam orang Melayu. Ada adat yang dicipta dan dilaksanakan berdasarkan falsafah dan ilmu pengetahuan orang Melayu terhadap Islam. Contohnya, kenapa bumbung masjid ada 3 lapis? Sebab melambangkan akidah, syariat dan tasawuf. Kenapa baju Melayu ada 5 butang? Sebab melambangkan 5 rukun Islam. Kenapa pula ada 3 poket? Sebab melambangkan iman, Islam dan ihsan. Kenapa dah pakai seluar tapi pakai sampin? Sebab nak melambangkan kesungguhan untuk jaga nafsu syahwat, aurat dan maruah si pemakai. Nampak? Orang Melayu dulu punya falsafah. Kau ingat dia orang pakai saja-saja? Ada maksud. Orang dulu punya ilmu pengetahuan. Aku pun memang impress gila lah. Lagi-lagi bila kau baca peribahasa. Cuba kau study sejarah mana-mana peribahasa. Confirm kau akan impress gila dengan ilmu dan permainan bahasa dalam kata-kata orang Melayu dulu. Kadang-kadang orang ingat adat ni sekadar budaya atau resam kehidupan seharian. Oh tak. Maksud adat dalam masyarakat Melayu ni luas. Ada 5 kategori adat. Yang pertama, adat yang sebenar adat. Maksudnya sifat semula jadi untuk segala unsur alam yang wujud. Nak bagi korang senang faham lah. Dia macam menjelaskan natural order. Bila kau buat ni, kau akan dapat ni. Apa dan kesannya. Contohnya lah, adat orang makan mesti akan rasa kenyang. Adat lampu pelita mesti menerangkan keadaan yang gelap. Sebab tu orang dulu-dulu cakap, adat api membakau, adat air membasah, adat angin menyejuk, adat tajam memutuskan. Seterusnya, adat yang diadatkan. Adat yang ni dikira macam ketetapan atau aturan yang dicipta atau diperintahkan untuk mengawal atau memastikan hubungan dan interaksi dalam masyarakat tu berjalan dengan lancar. Senang cerita, perlembagaan, undang-undang, hukum, peraturan tu kira adat juga, tapi dalam kategori adat yang diadatkan. Sebab itulah muncul pepatah, biar mati anak jangan mati adat. Tapi orang selalu salah faham dengan maksud pepatah ni. Sebab orang baca secara direct dan dia tak faham yang adat pun bermaksud sebagai undang-undang. Orang tak faham apa yang tersirat di sebalik pepatah ni sebab dia tak tahu sejarah pepatah ni. Orang selalu anggap yang orang Melayu dulu lagi sanggup hilang anak daripada langgau adat dalam terma budaya. No, okey. Pepatah ni sebenarnya datang dari pepatah Aceh. Aku tak pandai lah nak sebut. Aku dah try sebut tapi terbelit lidah aku. Korang bacalah sendiri. Aku akan letakkan nanti dekat skrin. Pepatah Aceh ni pula datang daripada kisah pelaksanaan hukum Islam oleh Sultan Iskandar Muda. Masa zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda dekat Aceh, putera mahkota baginda telah ditangkap dan dituduh melakukan zina. Putera baginda pun dibawa ke muka pengadilan dan didapati bersalah. Jadi Sultan Iskandar Muda sendiri yang menjatuhkan hukuman rejam sampai mati kepada putera baginda. Jadi biar mati anak jangan mati adat bermaksud jangan kerana yang bersalah tu anak kita atau saudara kita atau kenalan kita membelakangi undang-undang Islam atau undang-undang tempatan. Salah, tetap kena hukum. Tak kiralah darjat kau orang biasa, orang kayangan, bangsawan, anak raja ke, sama je undang-undangnya. Tapi keadaan ni kita nampak kat mana-mana dah sekarang. Oleh kerana yang bersalah tu anak kita, adik kita, saudara kita, kawan kita, yang ada kuasa tu terus khianat undang-undang, siap cover lagi yang bersalah, memanipulasikan undang-undang. Sebab apa benda ni jadi? Sebab tak faham adat, tak belajar adat, tak menjiwai adat. Adat semakin dilupakan, maka adat dianggap asing dalam jiwa walaupun lahir-lahir surat beranak tulis bangsa Melayu. Jadi renung-renungkan dan selamat beramal. Sekian sahaja tazkirah saya. Tiba-tiba Okey, kita sambung balik. Kategori yang ketiga ialah adat yang teradat. Adat yang ni macam cara-cara masyarakat Melayu nak pilih pemimpin, ketua ataupun sultan. Kebanyakan kerajaan Melayu guna sistem monarki. Jadi sultan semasa akan pertimbangkan ciri-ciri atau perwatakan penggantinya dan minta nasihat daripada ulama masa nak memilih pengganti yang kebiasaannya daripada kalangan anak-anak sultan tu sendiri. Dalam sistem adat pepatih pula, pemimpin dipilih guna konsep mesyuarat dan cara ni lagi bertepatan lah dengan kaedah syura dalam Islam. Pemimpin mesti dipilih berasaskan kebijaksanaan, budi bahasa, fizikal yang baik, berpendidikan, berpengalaman dan ciri-ciri lain yang berkaitan lah. Kadang-kadang fizikal dah bagus tapi tak ada adab pula. Kadang-kadang dah bijak tapi tak ada pengalaman pula. Nak jadi pemimpin ni kena ada ciri-ciri yang boleh memimpin rakyat, barulah rakyat boleh hormat. Yang keempat, yang ni biasa kita dengar, iaitu adat istiadat. Yang ni macam kita tahulah, upacara atau cara yang khas untuk peristiwa atau keadaan yang khusus. Contohnya adat bertunang, adat bernikah, adat hari raya, adat menghadap raja dan adat pelantikan sultan. Dan akhir sekali kita panggil adat resam. Kira macam tertib atau cara dalam aktiviti dalam kehidupan seharian kita yang dijadikan kelaziman. Macam adat masa makan, adat bertegur sapa atau adat berpakaian. Contohnya, adat orang Melayu bila pergi masjid mesti pakai songkok atau kopiah ke dan pakai baju Melayu dengan kain sarung. Itu adat berpakaian. Itulah dia 5 kategori adat dalam masyarakat Melayu. Jadi korang kena faham maksud jenis-jenis adat tu dulu, baru korang boleh faham amalan dan adat orang Melayu. Kalau korang nak tahu, dalam banyak-banyak bangsa umat Islam, bangsa Melayu je yang ada adat yang unik dan khusus. Contohnya sifat muafakat, gotong royong, budi pekerti, adab, setia dan banyak lagi lah. Dan adat-adat ni pula sebati dalam diri orang yang berbangsa Melayu. Jadi disebabkan hukum adat ni lah masyarakat
syariat dapat digabungkan di bawah satu sistem yang seragam dan membentuk peribadi dan jati diri bangsa Melayu. Adat Melayu ni pun boleh dikatakan cerminan kepada adat masyarakat Khalifah Uthmaniyah. Tapi tak pelik pun kalau nak kata macam tu. Sebab dulu Sultan-Sultan Melayu memang rapat gila lah dengan Khalifah Uthmaniyah. Lagi-lagi masa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sampai Melaka jadi pusat intelektual dan peradaban Melayu Islam yang hebat satu masa dulu. Antara adat masyarakat Uthmaniyah yang orang Melayu ikut macam adat berkatan, ada berarak, ada tok mudim, ada buat kenduri. Kalau adat merisik pula, wakil mesti golongan wanita yang lebih tua daripada pihak lelaki. Islam dah masuk dalam undang-undang adat Melayu, sampaikan adat Melayu dengan ajaran agama Islam ni dah macam kembau tau. Senang katalah, kalau Islam tak semestinya Melayu, tapi kalau Melayu mesti Islam. Sebab tu orang Melayu dulu kata adat bersendi syarak, syarak bersendi kitab Allah. Syarak mengata adat memakai cermin yang tak kabur, pelita yang tak padam. Disebabkan gabungan amalan adat dan syariah Islam ni lah membentuk bangsa yang beriman, beradab dan bermaruah. Seterusnya lahirlah kekuatan, kemuliaan, keunggulan dan kedaulatan bangsa. Hukum adat dan syariat ni lah menjadi undang-undang tertinggi masyarakat Melayu sampailah kedatangan British pada abad ke-18 yang dah masukkan sistem barat dalam pemerintahan tanah Melayu, termasuk perundangan dan pendidikan. Dan diorang letakkan sistem diorang yang paling tinggi daripada hukum adat dan syariat orang Melayu. Sampai situ je lah serba sedikit penerangan aku daripada apa yang aku faham berdasarkan bacaan aku dalam buku Miftahul Melayu ni. Korang boleh baca buku ni kalau korang nak tahu dengan lebih mendalam tentang sejarah Islam alam Melayu. Dia siap ada gambar, siap ada penerangan yang lebih jelas. Kalau tak silap aku ni last diorang keluarkan. Lepas tu dah tak keluar lagi dah. Diorang nak buat cerita pasal Kedah pula, asyik cerita pasal Melaka je. Nanti aku akan tanyakan kat diorang macam mana nak beli. Nanti aku akan letakkan link dekat description kat bawah. Aku harap apa yang aku ceritakan hari ni dapat menambah pengetahuan korang. Lagi bagus siap bagi manfaat pada korang. Aku minta maaf kalau aku ada tersalah cakap ke, terkasar bahasa ke, penyampaian aku kurang bagus ke. Aku cuba untuk sampaikan sebaik yang mungkin supaya korang tahu dan faham. Tahu je tak cukup, korang kena faham juga. Terima kasih juga sebab sudi dengar cerita aku ni sampai habis. Semoga kita berjumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.